Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-35 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Punur Syahidah Hamidi. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Insya-Allah kita mulakan dengan selawat dan doa seperti kebiasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, tajuk kita hari ini adalah tenggelam dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksudnya? Seperti semua yang sedia maklum, Allah ada 99 nama. Asmaul Husna, Allah ada 99 nama. So apabila kita hadam dan kita faham setiap nama-nama Allah tu, sebab tu tajuk hari ni tenggelam dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya bila kita fahami satu persatu perkataan dan nama-nama Allah yang sangat-sangat powerful dan amazing tu, insya-Allah kita akan tahu saat bila dan dalam keadaan apa yang kita perlukan untuk menyebut nama Allah, insya-Allah. Okey, yang pertama, apabila kita tenggelam dalam nama Allah, insya-Allah kita akan merasa takut untuk melakukan dosa. Sebab apa? Dalam nama Allah ada perkataan Allahu ya Basir, Allahu ya Sami. So Allah tu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allahu ya Alim, Allah Maha mengetahui. So bila kita dengar je nama Allah ni, bila kita tahu Allah tu melihat setiap apa yang kita lakukan, tak ada satu pun yang dalam persembunyian, tak ada satu pun yang dalam sorok, apa yang kita tak mampu nak sorok, semua Allah dapat tahu. Termasuk dalam hati kita. Dalam hati kita pun Allah tahu apa isi hati kita, apa yang tersirat dekat hati kita, semua Allah tahu. Kita tak boleh nak sorok pun, kita tak boleh nak berdalih pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sifat Allah tu sendiri adalah Maha mengetahui. Setiap apa yang ada dekat muka bumi ni, semuanya Allah ketahui dan Allah sendiri tahu apa yang terbaik buat diri kita, kan. Sebab tu dalam sehari-harian kita, takutlah kita dalam setiap tindakan kita, kalau ada terbuat dosa besar, dosa kecil, kok ada termengumpat orang, terkata orang, apa yang terlintas dekat hati kita, sangkaan-sangkaan kita pun Allah Maha mengetahui. Dan apabila kita start bersangka buruk dengan orang, apabila ada dalam hati kita timbul perasaan was-was terhadap sesuatu, maka hati-hati kita dalam bahaya. So kita kena berpegang dengan nama-nama Allah ni dan kita percaya setiap apa yang kita lakukan dekat muka bumi ni, tak ada satu pun yang kita boleh sorok. Semua Allah tahu. Dekat akhirat nanti, CCTV Allah, mahkamah akhirat akan menayangkan semula apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Ada mencuri ke, ada merompak ke, ada mengumpat ke, ada marah-marah orang ke, ada sakitkan hati orang ke, semua akan ditayangkan semula nanti di mahkamah akhirat. So hati-hati. Jangan kita nak sorok apa-apa kesalahan kita, jangan kita nak sorok segalanya, sebab Allah tu Maha mengetahui. Okey, yang kedua,
Apabila kita tenggelam dalam nama Allah, kita sebut nama Allah, zikir kita, hari-harian kita tak tinggal kan, sentiasa berzikrullah, sentiasa mengingati Allah, maka kita apabila kita solat, kita akan merasa khusyuk, tawaduk dalam solat kita, kita akan merasa kehambaan yang amat sangat. InsyaAllah kita nak persembahkan solat yang terbaik, kualiti solat yang terbaik, dan kita tahu Allah melihat setiap tindak tanduk kita, rukun fi'li kita, rukun qauli kita, rukun qalbi kita dalam solat. Semua tu kita kena tepati dan kita kena mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat tu sendiri dapat membersihkan diri kita, dapat menjadikan kita seorang manusia dan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding apabila kita solat tapi tak khusyuk, tak fokus, masih ingat keduniaan. Sebab tu apabila kita nak minta doa dengan Allah, doa kita tu susah Allah nak makbulkan. Sebab kita sendiri kadang-kadang tak khusyuk, tak faham apa doa yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak fokus, kita tak merasa hamba. Sebab tu setiap permintaan kita, setiap rayuan kita tu masih dalam, orang kata pending dan tergantung, dan Allah masih belum makbulkan. Dan insya-Allah bila kita repair solat kita, kita sentiasa menyebut nama Allah, kita tak pernah lupakan Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Okey, yang ketiga, apabila kita tenggelam dalam nama Allah, akan menyebabkan kita akan tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Kita tahu Allah akan hukum setiap apa yang kita lakukan. Namun, apabila kita sedar kita membuat dosa, jangan lupa untuk kita bertaubat. Sebab Allah tu Maha Pengampun. Allah tu Maha Penerima taubat kan. Allahu ya Tawwab. Allah tu Maha Penerima taubat. Allahu ya Ghafar. Allah tu Maha Pengampun. So, selalulah didik diri kita dalam apa saja situasi, selalu minta ampun dengan Allah. Selalulah beristighfar sebab Allah tu Maha Pengampun. Sebab kita kadang-kadang tak sedar. Dalam sedar tak sedar kita ada terbuat dosa, ada melakukan dosa, lalu itulah yang menyebabkan hidup kita tak pernah tenang, hati kita gundah gulana, hidup kita serabut kan. Masalah datang bertimpa-timpa sebab kita tak betulkan hubungan kita dengan Allah. Connection kita dengan Allah lost. Kita dah hilang lost. Ibarat kita nak balik kampung kan. Kita pakai Waze kan untuk menunjukkan jalan untuk sampai ke destinasi. Sama juga macam kehidupan kita. Kalau kita lost connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu hidup kita serabut, tak ada hala tuju, kita tak tahu macam mana ya. Kalau aku tak solat, hidup aku serabut. Kalau aku tak jaga mak ayah aku, macam mana hidup aku sentiasa tak ada dalam keberkatan Allah. Sebab tu bila kita sedar, bila kita buat salah, kita segera bertaubat, minta ampun dengan Allah, minta Allah gugurkan segala dosa kita dan bersihkan hati kita, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, apabila kita tenggelam dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu menyebut nama Allah Asmaul Husna kan. Kita akan merasa kerdil, kita akan merasa hamba, betapa kita ni kecil sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan nikmat yang Allah bagi teramat sangat. Bangun-bangun tidur je kita bersyukur, ya Allah aku masih hidup, aku masih boleh menatap wajah suami, masih boleh melihat anak-anak membesar depan mata. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi, rezeki tak putus-putus, kawan yang baik, dapat ilmu bermanfaat. Itu semua adalah rezeki dan nikmat yang kita tak boleh nak sangkal lagi. Allah bagi kita banyak sangat. Kenapa kita tak bersyukur? Kenapa kita masih nak jadi orang yang kufur nikmat? Kenapa kita masih lagi suka mengungkit-ngungkit, suka komplain? Masih ada lagi perasaan dalam diri kita ni tak puas hati. Tak pernah nak merasa puas dengan setiap nikmat yang Allah bagi. Ada je komplain dan ada je yang kita tak puas hati kan? So kita kena bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak ucap terima kasih kepada Allah? Selalu laksanakan solat duha, banyakkan bersedekah, banyakkan bantu orang lain. Sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain sebenarnya. The more you give, the more you get back. Sebab tu kita pilih untuk menjadi seorang yang kaya jiwa, seorang yang kaya pahala, kaya akhlaknya. Sebab tu kita kena tunjukkan contoh-contoh teladan yang baik. Sebab kita tahu Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah sentiasa melihat setiap apa yang kita lakukan ni, semuanya dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya,
Apabila kita tenggelam dalam nama Allah, kita rajin berzikir, rajin ingat Allah, rajin ingat mati, insya-Allah kita akan merasa damai yang sangat abadi. Sebab tu kita kena berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kan. Merasa damai, merasa tenteram, merasa tenang, ada keluarga bahagia, kita akan merasakan ketenangan yang abadi, sakinah, usratun sa'idah, keluarga yang bahagia. Yelah, ada orang kan dah kahwin, belum lagi direzekikan anak, belum lagi direzekikan zuriat. Ada pula yang dah berkahwin namun perkahwinan tak tahan lama, ada perceraian, dan semua tu Allah uji. Allah uji mengikut kemampuan diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, beratnya ujian aku. Sebenarnya ada lagi orang yang sangat-sangat berat ujian dalam hidupnya. Namun yang membezakan adalah redha, sabar dan juga keimanan yang ada dalam diri kita. Kalau kita seorang yang beriman dan bertakwa, insya-Allah kita akan faham dan kita akan redha dengan setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan akhir sekali, apabila kita tenggelam dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasakan hidup ni berkat, hidup ni selamat. Apa tanda hidup kita berkat? Hidup kita berkat adalah apabila kita merasakan cukup setiap nikmat rezeki yang Allah bagi, Allah mencukupkan dan Allah memenuhi setiap keperluan dalam kehidupan kita. Anak-anak sihat walafiat, anak-anak bijak pandai, anak-anak jaga solat, kita sendiri pun dapat istiqomah dalam ibadah kita, amal kita. Itu adalah tanda hidup yang berkat. Berbanding dengan orang yang hidupnya tak berkat, banyak berlaku kebocoran rezeki, berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, anak-anak bergaduh kan. So semua tu adalah antara nikmat dan ujian yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita pilih untuk hidup yang berkat. Nak hidup yang berkat, kita sentiasalah ingat nama-nama Allah, sentiasa hidupkan dan faham setiap makna nama-nama Allah tu, dan kita sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hati tenang, jiwa lapang, keluarga bahagia, anak soleh dan solehah. Insya-Allah kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selalu ingat Allah, insya-Allah akan dipermudahkan urusan kita ke syurganya, dan insya-Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa azab, tanpa hisab. Inilah yang kita kena minta doa hari-hari kan. Sebab kadang-kadang kita leka, kadang-kadang kita lalai, kita tak sedar bahawa kita ni hidup dekat dunia ni selalu kejar keduniaan, materialistik. Kita tak hiraukan langsung akhirat kita. Solat kita lambat pun kita tak kisah, pakaian kita ketat pun kita tak kisah. Itu tandanya kita perlu perbetulkan lagi. Kita perlu hijrahkan diri kita dan muhasabah diri kita ke arah yang Allah redha dan ke arah kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah tak apa kita tenggelam dalam nama kasih sayang Allah, berbanding kita tenggelam dengan kesibukan dunia, tenggelam dengan huru-hara dunia, tenggelam dengan ketakutan dunia. Tak apa kita tenggelam dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datangnya daripada diri Solehah. Solehah minta maaf. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah Solehah akan berkongsi tajuk-tajuk yang lain, dan insyaAllah semoga kita diredai oleh Allah setiap usaha, setiap ikhtiar, setiap perjalanan kita, perjuangan kita. Allah redha hingga ke akhirnya, insyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.